Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul daripada pelajar Diploma Pasca Siswazah Pendidikan daripada USIM. Okay, insyaAllah hari ini saya dalam kelapangan ini saya nak temu ramah sedikit lah Encik Asmat selaku kaunselor di Universiti Tenaga Nasional. Okay, jadi sebagai permulaan mungkin saya nak Encik Asmat kongsikan sedikit lah latar belakang ataupun berkenaan dengan sejarah pendidikan. Seterusnya macam mana Encik Asmat berjaya melangkah sebagai seorang kaunselor di Universiti Tenaga Nasional. Okey, silakan Encik Asmat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syahmi. Nama saya Asmat Omar. Saya berasal daripada Baling, Kedah. Ya. Berumur 26 tahun. Dan saya bermula persekolahan di Sekolah Kebangsaan Syed Syekh, sekolah rendah. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Muhammad Baling. Di Baling juga, di Kedah juga. Dan selepas itu, selepas SPM, saya buat keputusan untuk sambung diploma. Diploma saya dalam bidang kaunseling juga, iaitu Diploma Kaunseling Islami di Universiti Sultan Azlan Shah. 3 tahun dekat sana, Kuala Kangsar. Kemudian daripada diploma saya fikir-fikir, sebab untuk jadi seorang kaunselor ni sekurang-kurangnya kita memerlukan ijazah sarjana muda untuk kita nak memohon lesen sebagai menjadi kaunselor. Jadi selepas diploma saya sambung pelajaran saya ke peringkat ijazah sarjana muda kaunseling di Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudian lepas tamat degree saya 4 tahun, saya pun ambil keputusan untuk jadi seorang kaunselor dan memohonlah lesen sebagai seorang kaunselor. Dan alhamdulillah, lepas saya tamat degree, sebelum ni saya ada bekerja dalam pelbagai bidang lah. Kemudian sebenarnya kerjaya saya sebagai seorang kaunselor ni bermula di negeri Perlis. Tawaran kerja saya yang pertama sebagai penolong pegawai psikologi di College Universiti Islam Perlis. Hampir setahun dekat sana, kemudian saya berpindah ke sini sebagai kaunselor lah di Universiti Tenaga Nasional di kampus Putrajaya ni. Jadi boleh saya tahu berapa lama Cik Asmat dalam proses untuk dapatkan lesen tu setelah dah habis ijazah sarjana muda tu? Sebenarnya tak lama, sebab antara syarat kita nak memohon lesen tu sekurang-kurangnya kita kena ada ijazah sarjana muda. Kemudian kita kena sebelum kita kena ada ni lah, ada rekod semasa intern kita kena buat sesi kan. Kita kena cukupkan jam sesi. So bila dah ada kedua-dua tu kita boleh apply terus. Dan untuk tempoh permohonan tu selalunya dia makan masa selama 3 ke 4 bulan. Daripada peringkat yang pertama, iaitu kita akan mohon, kita akan submit kita punya transkrip, kita punya CJ degree. Kemudian akan ada sesi temuduga yang dikelolakan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So daripada lepas interview tu, tunggu dalam 3-4 bulan dah terus lesen kita dah lulus dan kita boleh menjalankan sesi kaunseling. Oh ya, kalau macam tu kiranya Cik Asmat sekarang memang dikira sebagai kaunselor yang berdaftar lah. Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya saya nak gambaran sedikit lah bila kita sebut berkenaan dengan bimbingan dan kaunseling kan. So apakah perkhidmatan ataupun servis yang ditawarkan lah daripada bidang bimbingan dan kaunseling? Okey, sebenarnya bimbingan dan kaunseling ni kalau kita ikut definisi kaunseling tu sendiri, dia perkhidmatan menolong. Perkhidmatan menolong di antara klien dan juga kaunselor dengan mengikut tata cara profesional dan mengikut etika kaunselor. Jadi secara umumnya bimbingan dan kaunseling ni, kita sebagai seorang kaunselor ni sebenarnya niat kita untuk nak membantu pelajar, nak membantu orang sekeliling, masyarakat, yang mana kadang-kadang bila orang ada masalah ataupun isu ni, kadang-kadang dia tak boleh nak fikir dengan cara baik ataupun dia tak boleh nak selesaikan isu tu dengan cara yang paling mudah.
Jadi tugas sebenar sebagai seorang kaunselor ni, kita sebagai facilitator ataupun ataupun pemudah cara setiap apa isu yang masyarakat kita hadapi sekarang ni. Dan peranan kaunselor ni juga saya nampak sebagai benteng yang pertama dalam setiap isu. Tak kisahlah isu kekeluargaan, isu pelajar, isu jenayah. Sebagai seorang kaunselor, sebagai orang yang berada dekat benteng yang pertama sekali, kita sebenarnya perlu memberikan kesedaran. Kalau contoh dalam isu kekeluargaan, sebagai seorang kaunselor, kita kena educate masyarakat dekat luar sana macam mana kita nak jadi pasangan yang baik, macam mana kita nak menguruskan rumah tangga supaya kehidupan tu dalam aman dan harmoni. Itu dalam masyarakat. Kalau dalam konteks universiti, setting pendidikan, kita membantu pelajar untuk memberi motivasi ataupun menyelesaikan isu yang terkait dengan pelajar tu sendiri, akademik, dari sudut kesihatan mental. So peranan tu dia lebih kepada pemudah cara kepada orang dekat luar sana. Jadi kalau dekat sekolah mungkin guru bimbingan dan kaunseling. Okay. Kalau dekat universiti mungkin kaunselor, betul. Jadi kalau seorang kaunselor dekat universiti itu, adakah dia hanya melibatkan pelajar sahaja ataupun golongan staff ataupun lecturer daripada universiti itu juga, Cik Smart? Saya ambil kontak dekat Universiti Tenaga Nasional ni. Sebagai kaunselor, kita bukan setakat pelajar tapi termasuk sekali dengan staff. Tapi dekat situ dia ada prioriti dia lah. Sebab sebenarnya kaunselor ni kalau nak ikutkan kita punya customer memang hanya student. Tapi disebabkan permintaan juga daripada staff dan juga pihak pengurusan, dan kita pun buat keputusan untuk jaga semua sekali lah. Disebabkan dekat sini kita ada 3 orang kaunselor. So daripada situ adalah sebahagian kaunselor yang akan ambil isu daripada staff dan sebahagian lain akan ambil daripada pelajar. So maksud dia kaunselor di universiti memang mengutamakan student lah dahulu. Ya. Mana-mana universiti pun saya yakin memang kaunselor dekat situ ataupun pegawai psikologi ni dia akan utamakan pelajar dulu lah. Okey, baik. Seterusnya Cik Asmat, memandangkan Cik Asmat seorang kaunselor di sini, boleh saya nak tahu sedikit bagaimana tugasan harian Cik Asmat sepanjang berada sebagai yang menjawat jawatan sebagai seorang kaunselor? Tugas hakiki seorang kaunselor, tak kisah di mana setting yang dia bekerja, memang tugas hakiki dia adalah menjalankan sesi kaunseling. Itu yang pertamalah. Ini yang tugas yang kau bagi seorang kaunselor. Sebab semasa dekat universiti pun kita dilatih, kita diajar supaya berpegang kepada teori, berpegang kepada menguasai semua kemahiran-kemahiran kaunseling. Jadi kemahiran teori teknik inilah yang akan digunakan dalam sesi kaunseling. So di samping menjalankan sesi kaunseling, kita juga menjalankan sesi bimbingan. Okay? Sesi bimbingan ni di mana kita sebagai seorang kaunselor, kita juga terlibat untuk memberi ceramah, untuk memberi talk kepada pelajar, kepada staff berkaitan apa-apa isu lah yang berkait dengan manusia. Sebab bila cakap kaunselor ni, dia tak lari daripada kita berurusan ataupun deal dengan emosi, tingkah laku manusia, dan juga berkait dengan manusia itu sendiri. Kita nak tengok bagaimanakah isu tu dia mainkan peranan dalam kehidupan seharian seseorang pelajar ataupun masyarakat itulah. So daripada situ tugas kita bukan sekadar duduk dekat office. Kita juga akan keluar ke lapangan, pergi buat outreach, dan kita capai sebanyak mungkin pelajar untuk ada engagement dengan unit counselling dekat sini, supaya pelajar dekat sini tahu kewujudan unit counselling, dan kaunselor juga dapat membantu pelajar. Yang di mana kadang-kadang pelajar ni dia bila ada masalah, dia tak tahu nak jumpa dengan siapa, dia tak tahu nak pergi dekat mana. So tempat unit counselling ni lah tempat dia sebenarnya.
So kerja kita bukan sekadar dalam office lah. Kita banyak lagi outreach yang kita buat dekat luar, dan juga di samping sedikit kerja-kerja administrasi ataupun pentadbiran. Oh ya, jadi mengikut penerangan daripada Cik Asmat tu, saya faham bahawa tugas hakiki seorang kaunselor dekat sini bukan hanya melibatkan pelajar di dalam universiti ni, betul? Betul, ya. Juga melibatkan masyarakat di luar. Ya, betul. Masyarakat dekat luar pun kita juga terlibat, dan baru-baru ni pun kita ada program dekat sekolah-sekolah dekat sekitar sini lah. Tapi yang saya faham, tugas utamanya adalah untuk pelajar ada melakukan sesi bimbingan ataupun kaunseling. Ya, betul. Tadi Cik Asmat ada menyebut sedikit tentang teori yang digunakan dalam membimbing ataupun memberi sesi kaunseling lah. Boleh Cik Asmat perincikan sedikit apakah teori yang digunakan dalam sesi kaunseling tersebut? Dia sebagai seorang kaunselor, nak jadi kaunselor, dia kena berpegang kepada teori lah. Untuk memudahkan faham teori ni macam mana. Teori ni, pensyarah saya dulu selalu ibaratkan teori ni ibarat peta. Kalau kita sesat, kita kena buka peta, ataupun kita buka maps ke, kita buka Waze ke. So macam tu juga dalam sesi kaunseling. Sebab dalam kaunseling ni, dalam kita nak memahami manusia ni, dia ada banyak mazhab. Dia ada mazhab kognitif, ada mazhab behaviorism, ada mazhab yang efektif ataupun emosi kan, ataupun yang agak popular psikoanalitik. So teori-teori ni dia berdasarkan mazhab-mazhab ni. So dalam setiap teori tu dia ada yang teori yang berkait dengan behaviorism ataupun tingkah laku manusia, dan ada juga teori yang berkait dengan kognitif ataupun pemikiran lah. Okay. Macam saya berpegang kepada aspek mazhab yang kognitif tu. So lebih spesifik, saya berpegang kepada teori REBT ataupun Rational Emotive Behavior Therapy, di mana teori ini dia sebenarnya menerangkan berkaitan dengan aspek pemikiran manusia yang mempengaruhi setiap tindak tanduk dalam seharian kita. Macam teori REBT ni dia diasaskan oleh Albert Ellis. Albert Ellis ni dia seorang ahli pemikir lah, ataupun pengasas kepada teori REBT ni. So saya suka idea dia, di mana dia kata sebenarnya manusia ni dia tak dapat berfungsi dengan baik disebabkan dia ada satu pemikiran yang tak rasional. So bila ada isu ataupun student yang hadir kepada kaunselor ni, kebanyakannya mereka ni memang betul daripada sebenarnya semuanya bermula daripada aspek pemikiran. Sebab dalam kehidupan seharian kita ni, kita buat banyak keputusan dalam kehidupan. Kita nak pergi kelas ke tak nak pergi kelas, kita yang buat keputusan. Kita nak masuk dewan exam atau tak nak masuk dewan exam, kita yang buat keputusan. So sebenarnya keputusan ni datang daripada kita punya aspek pemikiran lah. Kalau kita tahu baik buruk, kalau kita tahu kebaikan ataupun pro and cons, daripada situ kita boleh buat keputusan dengan baik. So daripada aspek teori ni, dia sebenarnya mementingkan kita punya keputusan lah. Maksudnya sebagai seorang kaunselor mesti berpegang kepada satu teori. Ya, betul. Ataupun macam Cik Asmat sebutkan mazhab lah. Mazhab. Mazhab untuk menentukan kita punya cara dalam sesi kaunseling kita tu. Jadi saya lihat memang penting lah untuk kita ada satu teori untuk kegunaan seorang kaunselor. Okey, berdasarkan apa yang Cik Asmat terangkan sebentar tadi, saya lihat manusia ni dia pelbagai. Betul. Dari segi behavior, emosinya kan. Boleh Cik Asmat kongsikan sedikit apakah ataupun pengalaman yang Cik Asmat pernah jumpa ataupun temui kes-kes daripada manusia yang pelbagai ni. Macam mana pengalaman Cik Asmat menghandle ataupun mengenali kes yang Cik Asmat pernah jumpa? Kalau kes tu memang pelbagai lah setakat ini kan. Selalunya kes-kes yang biasa ni kes yang berkait dengan akademik kan. Gagal dalam peperiksaan, terpaksa repeat paper, kemudian
student akan rasa lemah, akan rasa down. So daripada situ dia akan berjumpa dengan kaunselor. Ada juga isu yang terkait dengan perhubungan. Biasalah bila pelajar dah meningkat dewasa, dia nak mencari kehidupan dia sendiri, nak ada pasangan. So daripada situ juga ada juga isu-isu daripada perhubungan. Dan juga yang bagi saya kalau isu yang agak berat tu berkait dengan kesihatan mental lah. So setakat ni pun saya ada juga handle isu berkaitan dengan kesihatan mental. Student nak ada pemikiran nak bunuh diri. So bila ada isu yang macam tu, pendekatan sebagai seorang kaunselor tu dia akan berlainan dengan isu-isu yang lain. Kalau macam isu-isu akademik, isu-isu perhubungan ni, kaunselor tak memerlukan banyak teknik ataupun banyak cara untuk kita nak membantu student tu. Tapi bila isu kesihatan mental ni, pendekatan kita tu kena lebih more kepada psychological aspek dia lah. Sebab kesihatan mental ni kan dia berkait dengan biologi, psychological. So daripada situ kaunselor pun sebenarnya perlu ada ilmu yang cukup, ada pengetahuan yang baik berkaitan dengan setiap masalah mental ni, supaya bila hadirnya klien yang ada masalah isu kesihatan mental tu, kaunselor tu dapat membantu pelajar tu dengan baik. Okey, baik. Jadi Encik Asmat ada menyentuh berkenaan dengan teknik berdasarkan perbezaan diri. Boleh Encik Asmat perincikan sedikit macam mana teknik, kalau contohnya kesihatan mental, teknik dari segi emosi pembelajaran, contohnya mungkin ada perbezaan tu antara teknik. Dia ada perbezaan. Dia sebenarnya setiap teori yang kaunselor tu pegang, bawah setiap teori tu dia ada teknik-teknik yang khusus. Contohnya macam saya berpegang kepada REBT. Kita dalam bawah teori REBT ni, antara teknik yang ada dalam bawah teori REBT ni, yang pertama dia ada Socratic dialogue, dan ada banyak lagi lah sebenarnya, tapi yang saya selalu praktikkan Socratic dialogue, lepas tu teknik ABCD, dan ada beberapa lagi teknik. So bila teknik ABCD ni, dia kita kena A ni activating event ataupun peristiwa. B ni berkaitan dengan belief. Sebab tu macam saya cakap tadi, RBT ni dia berkaitan dengan kepercayaan ataupun pemikiran. ABC, lepas tu C pula berkaitan dengan consequence. D berkaitan dengan dispute, dan ABCDE, dan E tu adalah effect. Okey, so untuk nak lebih memahami teknik ABCD ni, kita bila ada klien yang dah hadir ke dalam sesi kaunseling, pertama sekali kaunselor akan kesan apa dia punya event yang menyebabkan dia ada pemikiran yang tak rasional. A tadi activity event kan. Kemudian B tu kita akan tengok pula belief dia. Dalam isu tu apa belief apa kepercayaan yang klien tu berpegang, tapi kepercayaan tu tak rasional, yang menyebabkan dia berlaku ketidakfungsian dalam kehidupan dia lah. Okey, lepas tu kita tengok C pula, consequence. C ni kesan. Consequence ni kesan. Maksudnya daripada pemikiran tadi, apa kesan dia? Okey, contoh satu isu saya ambil, ada student ni datang, dia ada isu dengan pelajaran dia. Dia cakap dia tak boleh study dia tak boleh study dengan baik dalam pelajaran dia. So daripada situ, bila kaunselor teroka, dekat situ dia ada beberapa pemikiran yang tak rasional. Apa dia pemikiran yang tak rasional tu? Student tu cakap yang dia tak boleh study sebab ada kawan-kawan dia kacau dia. So daripada situ dia berpegang kepada bila ada kawan-kawan kacau, aku memang tak boleh study. So daripada situ kaunselor akan dispute pemikiran tu. Macam mana kaunselor nak dispute pemikiran tu? Kita akan guna Socratic dialogue, di mana kita akan tujukan klien tu dengan pelbagai soalan yang sehingga dia boleh berfikir dengan baik. So itu sangat detail lah penerangan dia tu. Sebab benda tu yang saya gunakan dalam sesi kaunseling. Nampak penerangan tu kalau kita nak masuk lebih mendalam mungkin memang masa itu panjang lagi. Kena ada satu sesi lain pula. Yang saya dapat quotekan, teknik ni bergantung dengan teori yang kita gunakan. Betul. So ini yang saya nampak memang penting lah untuk kita ada
teori, kemudian teknik untuk menguruskan manusia yang pelbagai dalam bidang kaunseling lah. Jadi saya nampak dalam isu ni, dalam lapangan ni sememangnya cabaran yang agak besar, betul. Jadi boleh saya nak Encik Asmat kongsikan sedikit lah berkenaan dengan cabaran pula dalam bidang kaunseling, dalam lapangan kaunseling itu sendiri. Macam mana cabaran dia, Encik Asmat? Cabaran dia, dia ada cabaran yang saya boleh sifatkan sebagai eksternal, luaran, dan juga ada cabaran yang bersifat internal, dalaman. Kalau kita nak ambil eksternal, luaran, antara cabaran dia adalah stigma ataupun kepercayaan yang tak betul lah berkaitan dengan kaunseling. Kalau kat sekolah rendah, dekat sekolah memang sangat famous lah bila pelajar pergi bertemu dengan kaunselor, kawan-kawan lain akan cakap, kau ada masalah ke? Betul. Kau gila ke? Sebab orang yang berjumpa dengan kaunselor, orang selalu berkait dengan orang gila kan. So itu sebenarnya antara stigma-stigma yang menyebabkan orang tu takut untuk berjumpa dengan kaunselor. Bila dia takut, dia tak jumpa dan dia pendam masalah tu. Bila pendam, dia akan ada banyak lagi isu yang akan dia hadapi. Ada banyak lagi stigma bila berjumpa dengan kaunselor ni. Kaunselor boleh mempengaruhi kita ataupun boleh menyelesaikan masalah kita. Sebenarnya kaunselor tak menyelesaikan masalah. Sebenarnya yang menyelesaikan masalah tu adalah 100% daripada klien sendiri. Kaunselor hanyalah pemudah cara untuk membantu klien untuk membuat keputusan. Dan ada juga cabaran daripada internal, contohnya macam daripada aspek saya sendiri. Setakat ini sekarang ni saya bekerja di setting universiti, dan dekat sini pun kita ada multicultural punya pelajar. Kita ada berbagai bangsa, bukan setakat China, India, tapi kita ada juga daripada luar negara. So bila dengan orang-orang yang berbeza agama, bangsa dengan kita ni, pendekatan kita pun berlainan lah. Sebab sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh impose ataupun kita tak boleh pengaruhi klien kita tu di sudut kita punya pegangan agama kita. Sebab kita dibesarkan dalam suasana yang bangsa yang sama, agama yang sama. Jadi bila dalam sesi kaunseling tu, pendekatan kita tu kena agak berlainan lah. Daripada aspek kaunselor sendiri, macam mana kita berpegang kepada teori, tahap penguasaan kita terhadap sesuatu teori ataupun sesuatu teknik. Benda tu pun sangat mencabar disebabkan bila student datang berjumpa dengan kaunselor ni, dia datang dengan pelbagai isu. Dia bukan hanya satu isu je yang berlegar dekat sesuatu tempat tu kan, dia akan banyak isu. So banyak isu ni lah yang sebenarnya memberi cabaran kepada kaunselor untuk kita nak membantu pelajar tu lah. Sebenarnya saya setuju dengan kenyataan Cik Asmat lah. Kalau kita dekat sekolah dulu jumpa dengan kaunselor ataupun guru bimbingan kaunseling, kita akan dicop ataupun dikata sebagai bermasalah, tidak berdisiplin ataupun sebagainya lah. Jadi saya rasa itu memang satu cabaran. Kita nak cipta satu pandangan baru bahawa kaunseling ni bukan sekadar itu. Ya, betul. Kaunseling adalah untuk kita membetulkan diri kita, betul? Betul. Okey. Jadi sebagai penutup lah, Cik Asmat, saya sebagai seorang insyaAllah akan sebagai seorang guru, jadi saya nak minta pandangan penting ataupun tidak kita gunakan teori ataupun teknik bimbingan dan kaunseling itu sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai seorang guru. Kalau tanya saya akan jawab penting. Sebab sebagai seorang kaunselor, saya dah banyak belajar berkaitan dengan kaunseling, berkaitan dengan manusia. Bila bercakap mengenai kaunseling ataupun kaunselor ni, kita tak lari daripada manusia. So bila seorang guru tu dia nak mengajar, dia akan mengajar manusia, betul. So daripada situ, bila seorang guru tu dia tahu berkaitan dengan ilmu kaunseling, ilmu psikologi, dia sebenarnya dapat mempengaruhi pelajar tu dengan baik lah. Ataupun dia dapat memberikan tumpuan pengajaran dia tu dengan baik kepada pelajar.
contohnya, saya ambil contoh dalam sesi kaunseling kita ada banyak kemahiran kaunseling. Okey, antara salah satu kemahiran kaunseling ni antaranya parafrasa ataupun dalam bahasa mudah dia kita ulang balik apa yang orang tu cakap. So bila seorang guru ni dia menguasai kemahiran parafrasa ni, secara tak langsung pelajar tu dia akan lebih rasa guru ni sebenarnya memberi perhatian kepada saya. Daripada situ ilmu kaunseling digunakan di dalam proses PNP. So pelajar tu sendiri pun akan gembira lah. So sebenarnya banyak lagi kemahiran-kemahiran kaunseling ataupun ilmu-ilmu psikologi yang seseorang guru tu patut tahu, supaya pelajar tu lebih sayang kepada kita, lebih merasakan kita memberi perhatian yang banyak kepada mereka, dan secara tak langsung kita dapat membantu mereka punya akademik. So akademik pun akan jadi lebih baik, akan jadi lebih bagus. So sebenarnya aspek ilmu guru tu sangat penting kalau dia menguasai betul-betul lah ilmu kaunseling ni. Okey, baik, saya dapat nampak ataupun setujulah dengan pernyataan Cik Asmat dengan pandangan tu tadi. Jadi insya-Allah saya akan cubalah untuk menerapkan teori ataupun teknik kaunseling, bimbingan tu dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi sekadar itu sahaja, Encik Asmat. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa di Temu Ramah pada hari ini. Okey, insya-Allah lepas ni mungkin kita akan bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.